Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam pembacaan hadis kitab sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan adanya manfaat, kebaikan dan keberkatan dengan kita membaca, mendengar, mempelajari sabdaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim rahimahullah mula membawakan kepada kita hadis-hadis berkenaan tentang tajuk yang sangat penting. Ahlan Salmiah Uthman, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Maka kita sedang berada pada riwayat 754 daripada Sahih Imam Muslim pada bab yang ke-14 daripada Kitabul Haid, iaitu berkenaan tentang hadis-hadis berkenaan tentang al-mustahadah, wanita yang didatangi darah istihadah, wa ghusliha, cara untuk membasuhnya, wa salatiha, dan bagaimanakah cara wanita istihadah menunaikan salat. Maka sebelum kita baca hadis, kita kena fahami dahulu daripada perspektif para ulama rahimahullahu ta'ala cara mereka mengeluarkan hukum daripada sesuatu hadis. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada baris yang kedua daripada bawah, apakah itu perbezaan di antara darah istihadah dan juga darah haid? Kata Imam Nawawi, qad qaddamna annal istihadah jariyanud dam min farjil mar'ah fi ghairi awani. Keluarnya darah daripada kemaluan depan wanita bukan pada waktu dia, bukan mengikut waktunya. Wa annahu yakhruju min irkin, dan darah ini keluar disebabkan satu urat yang dalam bahasa Arab dikenali sebagai al-azil, dengan zal berbaris bawah. Maka istihadah darahnya kata para ulama adalah disebabkan urat yang dikenali sebagai al-azil dalam bahasa Arab. Sementara haid pula, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bi khilafi damil haid fa innahu yakhruju min qa'rir rahim, kerana haid itu darahnya keluar daripada bahagian rahim wanita. Maka ianya adalah darah yang datang daripada sudut yang berbeza, keadaan yang berbeza. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa amma ahkamul mustahadah fahuwa mabsutun fi kutubil fiqhi. Maka adapun perbicaraan detail tentang darah istihadah adalah sesuatu yang seseorang itu perlu rujuk, perlu lihat daripada kitab-kitab fiqh. Wa ana ushiru ila atraf, namun aku akan menunjukkan sedikit sebanyak tentang perbahasan istihadah, namun taklah sedikit. Kita nampak lebih daripada satu muka surat lebih. Satu muka surat penuh pada waktu itu beliau ceritakan tentang istihadah, yang mana kita akan baca insya-Allah sebab bermanfaat. Maka kata Imam Nawawi, fa'lam annal mustahadah laha hukmut tahirat fi mu'zamil ahkam. Perkara yang pertama seseorang itu kena faham, wanita yang didatangi darah istihadah dia bukan haid. Lalu dia berada dalam situasi tahir, situasi bersuci pada kebanyakan hukum ahkam. Maka walaupun darah dia keluar nampak macam wanita haid, persamaan dia darah keluar, tetapi daripada sudut hukum wanita istihadah sebenarnya adalah wanita yang suci. Maka bila kita sebut wanita yang suci, maka apakah hukum dia? Fayajuzu li zawjiha wa tuha, maka suami dia
boleh pada waktu itu untuk bersetubuh dengan wanita istihadah fi hali jaryanid dam, walaupun ketika mana darah tengah mengalir. Sebab dia bukan haid. Maka istihadah, yang perlu kita faham poin yang pertama, wanita istihadah hukumnya adalah wanita yang suci pada kebanyakan hukum. Dan bila kita sebut ianya ada, sebab itu dalam hadis pun kita belajar Nabi suruh solat. Ketika mana yang wanita ni kata, adakah aku tak perlu solat? Maka Nabi kata kena solat. Sebab ianya adalah seperti orang yang berada dalam keadaan suci. Maka kalaulah seseorang itu dia nak bersama dengan suaminya waktu darah tengah keluar istihadah, maka daripada sudut hukum diharuskan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Muka surat sebelah dia. Okey. Namun ada juga para ulama yang mengatakan tidak boleh. Contohnya pada baris yang kedua, warawaina an Aisyah radhiyallahu anha mengatakan pada waktu itu la ya'tiha zawjuha, suami dia pada waktu itu tidak boleh untuk mendatanginya. Ada juga yang mengatakan makruh, contohnya Ibnu Sirin, wa kariyahu Ibnu Sirin. Dan kemudian pendapat yang keempat Imam Ahmad. Imam Ahmad kata tidak boleh seorang suami mendatangi isteri yang sedang istihadah kecuali jika terlalu lama istihadahnya. Maka ini adalah daripada sudut perbezaan pendapat. Namun pada perenggan yang kedua kata Imam Nawawi, wal mukhtaru ma qaddamnahu anil jumhur, pendapat yang paling kuat adalah seperti mana yang majoriti para ulama sebutkan, kerana istihadah ini hukum dia sama seperti wanita bersuci, maka pada waktu itu tidak ada masalah dan harus untuk suami pada waktu itu mendatangi seorang isteri. Dalilnya daripada sudut hadis kata Imam Nawawi, wad dalilu alaihi ma rawa Ikrimatu an Hamnah binti Jahash, hadis daripada Hamnah binti Jahash radhiyallahu anha, annaha kanat mustahadah, bahawa beliau wanita yang berada selalu dalam keadaan istihadah. Nanti kita akan baca ada sebahagian daripada para sahabiah sampai 7 tahun berada dalam keadaan istihadah. Maka pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa kana zawjuha yujami'uha, dan suami dia pada waktu itu mendatangi beliau. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi. Begitu juga Imam Bukhari menukilkan dalam kitab dia yang bakal kita baca nanti insya-Allah, nukilan daripada Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, al-mustahadatu ya'tiha zawjuha idza sallat as-salatu a'zam. Seorang wanita istihadah, suami dia boleh mendatanginya apabila pada waktu itu wanita tersebut solat. Sebab hukum dia sama seperti hukum wanita yang bersuci. Maka itu bahagian pertama berkenaan tentang wanita istihadah adalah sama seperti mana wanita yang bersuci. Jelas ke jelas? Okey, perbahasan yang kedua adalah berkenaan tentang al-ihtiyatu inda salah. Kalaulah wanita istihadah ni nak solat dan memang dia kena solat sebab dia bukan haid, maka bagaimanakah cara untuk dia solat? Kita baca dulu hukum, barulah nanti kita akan baca daripada sudut hadisnya supaya mudah faham. Okey, saya minta izin untuk minum. Kalaulah ada yang puasa, saya minta maaf. Terima kasih banyak-banyak ana, moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak. Okey, perbahasan yang kedua dalam istihadah kata Imam Nawawi sebelum kita baca hadis adalah seorang wanita istihadah yang mana darahnya pada waktu itu bukan darah haid, darahnya keluar. Bagaimanakah cara untuk dia solat? Maka kita akan baca dahulu penerangan Imam Nawawi dan kemudian barulah mudah apabila kita membaca hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bayanu taharatil mustahadah, wa idza aradatil mustahadatu shalah fa innaha tu'maru bil ihtiyat. Maka apabila seorang wanita dalam istihadah dia nak solat, maka hendaklah pada waktu itu dia berhati-hati di dalam dia bersuci. Dia kena berhati-hati. Masya-Allah. Terima kasih banyak anak bagi kek
bagi London. Moga Allah balas dengan keberkatan pada rezeki, keberkatan pada harta, keberkatan pada usia dan juga keberkatan pada setiap nikmat yang Allah kurniakan. Maka dia kena sangat berhati-hati dengan taharah dia dan juga kebersihan diri dia. Sebab yang keluar itu darah, dan darah pada waktu itu adalah sesuatu yang najis seperti yang kita pelajari. Maka bagaimana cara dia? Maka kata Imam Nawawi, maka seorang wanita yang berada dalam keadaan istihadah bila dia nak solat, maka hendaklah dia membasuh kemaluan dia sebelum daripada berwuduk. Maka sebelum daripada berwuduk, dia bersihkan dahulu kemaluan dia. Dan kalaulah darahnya taklah terlalu banyak, wa tahsyu farjaha biqutnah aw khirqah daf'an lin najasah, maka dia akan ambil kain dan ataupun pada waktu itu kapas, dan dia akan letakkan pada tempat di mana darahnya keluar pada kemaluan dia. Kalaulah darah dia tak banyak, maka pada waktu itu diambil kain ataupun diambil kapas, ataupun zaman kita saya pun tak tahu apa nama yang dipanggil, maka pada waktu itu dia letakkan kepada kemaluan dia, supaya daf'an lin najasah, dia boleh jadikan darah yang keluar pada waktu itu terhalang, dan kemudian kalaulah tak mampu halang, taqlilan laha, paling kurang dia boleh kurangkan darah yang pada waktu itu keluar. Namun ini adalah kalaulah seseorang yang mana darahnya sedikit. Fa in kana damaha qalilan yandafi'u bidzalika wahdah fala syai'a 'alaiha. Kalaulah dengan sekadar dia letak kain ataupun letak kapas, dia boleh halang ataupun boleh kurangkan darah keluar, maka mencukupi. Maka itu yang pertama. Namun ada sebahagian orang, kata para ulama, darahnya terlalu banyak, darah istihadahnya pada waktu itu terlalu banyak. Wa illam yandafi' bidzalika shaddat ma'a dzalika ala farjiha, maka pada waktu itu dia perlu mengikat cawat. Orang dulu pakai cawat, mereka panggil cawat. Dia perlu pada waktu itu letak kapas, letak beberapa lapisan kain, dan dia perlu ikat cawat pada kemaluan dia, untuk menutup bahagian kemaluan belakang dan depan dia, dipanggil cawat. Maka kata Imam Nawawi, pada waktu itu perlu syaddat ma'adzalika ala farjiha, dia perlu memakai cawat, wa talajjamat, dan pada waktu itu menutup kemaluan depan dan belakangnya, wa huwa an tushad ala wasatiha, dan dia perlu ikat pada bahagian pinggang dia, kharqah, pada waktu itu satu kain ataupun tali ataupun seumpamanya, dan pada waktu itu meletakkan lapisan kain di antara dua kakinya, dan pada waktu itu menutupi akan bahagian tersebut, dan dia perlu ikat dengan kuat dan ketat. Dipanggil cawat kan? Ke ada bahasa lain yang mudah yang saya tak faham? Dipanggil apa? Cepat, ada siapa tahu nama? Saya nak tahu nama dia sebab ada orang yang dengar. Saya tak tahu nak terangkan macam mana. Ada tak nama dia? Tak tahu nama. Maka Allahumma salli ala habibina Muhammad. Maka kalaulah seseorang itu darah istihadah dia banyak, maka kalaulah darah dia sikit, kata Imam An-Nawawi, maka letakkan kapas dan juga letakkan kain pada kemaluan untuk kurangkan darah keluar, dan untuk pada waktu itu jadikan darah tak keluar. Tapi ada sebahagian orang darah dia banyak, maka kata Imam Nawawi, sebelum kita baca hadis yang ada dalam Sahih Muslim ini, maka pada waktu itu dia perlu meletakkan kapas, meletakkan kain pada kemaluan dia, dan dia perlu pakai sesuatu yang seumpama cawat, supaya pada waktu itu boleh diikat dan boleh menghalang daripada darah itu keluar, lalu terkena pada kain solat dia, pada pakaian solat dia dan seumpamanya. Maka ini yang Imam Nawawi terangkan pada waktu itu dengan detail. Lebih kurang 4 baris beliau terangkan pada waktu itu dengan detail cara untuk memakai cawat bagi seseorang yang darah istihadahnya pada waktu itu keluar terlalu banyak. Ringkasannya adalah nak menjadikan darah itu tidaklah keluar sehingga terkena kepada pakaian solat dan sebagainya. Namun seseorang yang memakai cawat, dia boleh, walaupun darah dia banyak keluar, dia boleh untuk tidak memakainya pada dua keadaan.
pada penghujung perenggan yang ketiga, kata Imam Nawawi, wa hadha syaddu wat talajjum wajib. Perbuatan dia memakai cawat untuk wanita yang istihadahnya darahnya terlalu banyak, maka perbuatan itu adalah wajib supaya dia boleh kurangkan darah keluar dan kena pada tempat solat dan sebagainya. Perbuatan itu adalah wajib kecuali pada dua situasi. Yang pertama, antata'adza bisyad, seseorang yang mana pada waktu itu darahnya terlalu banyak sehingga apabila darah itu terkumpul menjadikan dia boleh mendapat mudarat, maka dia tak perlu untuk pakai. Dan yang kedua, antakuna saimah, kalaulah dia berpuasa, maka pada waktu itu dia boleh untuk tidak meletakkan kapas ataupun kain pada kemaluan dia. Maka inilah dua keadaan. Kemudian yang ketiga, bilakah dia nak pakai kapas, kain ataupun cawat bagi orang yang banyak darah keluar? Maka kata Imam Nawawi, perbahasan yang seterusnya, yang ketiga adalah pada waktu itu sebelum daripada berwuduk. Sebab itu kata Imam Nawawi, wa yajibu taqdimu syaddi wat talajjumi 'alal wudu'i, wajib untuk dia bersihkan darah dia, dia halang daripada darahnya keluar dengan memakai kapas ataupun kain kalau darahnya tak banyak, dan cawat kalaulah pada waktu, saya sebut cawat sebab saya tak tahu nak guna nama yang lain. Kalaulah ada nama yang lain saya akan gunakan. Maka pada waktu itu kalaulah darah dia banyak, maka wajib untuk dia pakai sebelum daripada berwuduk. Wa tatawadda akibasyad, dan bila pada waktu itu dia dah ikat sahaja cawat ataupun letakkan kapas, maka hendaklah dia terus berwuduk min ghairi imhal, tanpa membazir masa. Fa in syaddat wa talajjamat, kalaulah dia dah pada waktu itu berhentikan darahnya, wa akharatil wudu, dia melengah-lengahkan berwuduk, maka pada waktu itu berkenaan tentang wuduk dia ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Kata Imam Nawawi, pendapat yang paling betul, yang paling sahih, al-asahu annahu la yasihu, pada waktu itu wuduk dia tak sah. Dia kena bersihkan balik, kena pakai pada waktu itu kapas baru, kain baru, cawat baru, dan kemudian kena terus berwuduk. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalaulah pada waktu bila dia dah pakai cawat dan kemudian dia perlukan masa sedikit untuk ambil wuduk kerana mungkin apa-apa yang berkenaan tentang solat, maka pada waktu itu tidaklah batal wuduknya. Okey. Dan kalaulah pada waktu itu dia dah ambil wuduk, maka berapa solat yang dia boleh solat? Contohnya dia dah pakai cawat, dah bersihkan, dan kemudian pada waktu itu dia pun dah berwuduk. Persoalan dia, berapa solat pada waktu itu dia boleh solat? Maka kata Imam Nawawi, walaha an tusalliya ba'da fardiha ma sya'at minan nawafil, maka dia boleh solat satu fardu untuk satu wuduk dan berapa banyak nafil yang dia nak solat. Tapi orang yang istihadah, wuduknya boleh berapa solat? Hanya satu fardu. Tetapi nafil pada waktu itu berapa banyak? Pada waktu itu dia boleh untuk buat. Dan kalaulah ketika mana dia sedang solat, pada waktu itu darah dia keluar, maka kena tengok pada baris yang ketiga perenggan tersebut, amma idza kharajat dam li taqsiriha fi syad, kalaulah darah pada waktu itu keluar bukan maksud keluar kena kapas, kena kain tadi. Keluar maksudnya pada waktu itu keluar sehingga pada waktu itu keluar daripada apa yang dia telah ikat dan sebagainya. Maka kalaulah keluarnya itu kerana kekurangan dia tak ikat betul-betul, maka pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, batal wuduk dia. Kalaulah darah keluar kerana dia tak ikat betul-betul, maka batal wuduk wanita istihadah ini. Tapi kalaulah pada waktu itu darah keluar walaupun dia dah ikat betul-betul, dan bahkan pada waktu itu kalaulah darah keluar dan boleh nampak zahir pada waktu itu pada cawat ataupun pada pad yang dia pakai kerana terlalu banyak, maka pada waktu itu ada yang mengatakan tidak ada masalah. Allahumma salli, ada yang mengatakan wujubut tasydid, wajib untuk diambil wuduk yang baru. Maka sebab itu kata Imam Nawawi, kam tusallil mustahadah biwudu'in wahid, berapa solat yang boleh dibuat oleh wanita istihadah dengan satu wuduk?
Maka kata Imam Nawawi, la tusalli bi taharah wahidah, dengan satu wuduk maka hanya boleh satu fardu je. Sama ada fardu yang tunai ataupun fardu yang qada, hanya satu fardu sahaja. Hanya satu. Tapi solat nafil, pada waktu itu dia boleh solat berapa banyak nafil yang pada waktu itu dia inginkan. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perbahasan yang seterusnya, apakah niat wanita istihadah ketika mana dia nak berwuduk? Perenggan yang seterusnya, sifatun niyatil mustahadah. Jumpa tak? Okey, apakah niat? Maka wanita istihadah dia tak boleh niat untuk mengangkat hadas, sebab sebenarnya hadasnya tak terangkat pun. Maka wanita istihadah dia kena niat untuk mengharuskan solat dia. Apakah niat dia? Nawaitu istibahah lis-salah. Sebab itu disebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, antanwiya istibahah as-salah. Wanita yang dalam istihadah dia tak boleh niat nawaitu raf'al hadatsil asghar, sahaja aku niat untuk mengangkat hadas kecil, tak boleh. Dia hendaklah niat untuk diharuskan solat, nawaitu istibahatis solah ataupun nawaitu istibahalis solah. Dia kena niat wuduk untuk mengharuskan, membolehkan pada waktu itu dia solat. Kerana sebenarnya kata para ulama, sebenarnya tidak terangkat pun pada waktu itu hadasnya. Hadasnya tidaklah terangkat. Sebab itu disebut di sini pada baris bawah dia, fa idza tawadda'atil mustahadatu istibaha as-salah wa hal yuqalu irtafa hadathaha, adakah hadasnya terangkat? Maka kata Imam Nawawi, al-asahu annahu la yartafi'u syai' min hadathiha, hadasnya langsung tidak terangkat. Maka ini adalah penjelasan tentang apa yang dia patut niat. Kemudian adakah pada waktu itu dia kena mandi setiap kali nak solat? Nanti kita akan baca ada seorang sahabiah ni, setiap kali solat dia nak mandi, setiap kali solat dia mandi. Maka adakah wanita istihadah kena mandi setiap kali nak solat? Maka kata Imam Nawawi rahimahullah pada perenggan seterusnya, adamu wujubil ghusli alal mustahadah li syai'in minas salah. Kata para ulama, tidak perlu untuk dia mandi setiap kali nak solat. Kata Imam Nawawi, wa'lam annahu la yajibu 'alal mustahadah al-ghusl li syai'in minas salah. Seorang wanita yang dalam istihadah, kalaulah dia nak solat, dia tak perlu nak mandi untuk setiap kali solat. Namun nanti kita akan baca dalam hadis, ada seorang sahabiah ini, seorang wanita ini, setiap kali dia nak solat dia akan mandi. Tapi kata para ulama hadis, itu adalah perbuatan yang dia sendiri buat, bukan kerana Nabi SAW suruh. Kemudian perenggan yang terakhir, baris yang ke-6 daripada bawah, ada dua jenis wanita istihadah. Jumpa ke tak? Head north. Okey, sebentar. Maka ada dua jenis istihadah. Yang pertama kata Imam Nawawi rahimahullahu taala adalah an takuna tara daman laisa bihaidin wala mukhtalid bil haid. Yang ni senang. Iaitu bila seseorang itu melihat darah yang bukan haid dan tidak bercampur dengan haid. Maka apakah darah yang bukan haid dan tak bercampur dengan haid? Maka Imam Nawawi bagi contoh. Contohnya adalah kama iza ra'at duna yaumin wa lailah. Bila melihat darah kurang daripada sehari semalam. Maka itu bukan haid confirm dan bukan pada waktu itu tercampur dengan haid pun. Maka ini adalah kategori pertama istihadah. Sebab sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Yang kedua, kata Imam Nawawi, adalah darah istihadah yang pada waktu itu ba'duhu haid wa ba'duhu laisa bihaid. Maka darah yang pada waktu itu dia bercampur, sebahagiannya adalah haid dan sebahagiannya pada waktu itu adalah istihadah. Maka bagaimanakah cara untuk kita hukum yang ini adalah darah haid, yang ini adalah darah istihadah? Maka Imam Nawawi bagi contoh. Apakah contohnya? Contohnya adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
bi an kanat tara daman muttasilan daima, seorang wanita yang darahnya berterusan keluar, au mujawiran li aktsaril haid, darah yang pada waktu itu melebihi daripada tempoh haid. Maka pada waktu itu kata Imam Nawawi, maka untuk situasi ini kita akan ada tiga keadaan. Yang pertama, kalaulah seseorang itu adalah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalaulah seseorang itu adalah kali pertama keluar darah dan terus pada waktu itu dia keluar banyak, berterusan sampai lebih 15 hari, tapi kali pertama, maka kata Imam Nawawi, antakuna mubtadi'ah wa hiya allati lam taraddam qabla dhalik, kali pertama keluar darah terus lebih 15 hari, sebab maksimum haid adalah 15 hari, tapi kali pertama keluar darah wanita ini terus lebih daripada 15 hari. Maka berapa lamakah haid dia dan berapa lamakah pada waktu itu istihadah dia? Maka Imam Nawawi punya pandangan pada waktu itu, asahhuhuma turaddu ila yaumin wa lailah, maka darah haid dia pada waktu itu dikira paling minima sehari semalam, dan bakinya adalah darah istihadah. Ini adalah pandangan Imam An-Nawawi. Yang kedua, kalaulah wanita itu adalah mu'tadah, wanita yang dah ada kebiasaan haid dia, maka apakah sekurang-kurang untuk wanita itu dikenali sebagai mu'tadah, faturaddu ila qadri 'adatiha fi syahri alladhi qabla syahri istihadatiha, maka sekurang-kurang mu'tadah adalah wanita itu dia dah tahu berapakah kadar haid dia pada haid yang lepas, haid yang baru, walaupun pada waktu itu sekali, maka wanita ini dipanggil mu'tadah. Maka kalaulah seseorang itu darahnya berterusan keluar dan dia dah ada kebiasaan berapa lama darah haid dia, maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka keadaan dia adalah pada waktu itu diambil kira berapakah kebiasaan dia, dan baki pada waktu itu dihukum sebagai istihadah. Yang ketiga kata Imam Nawawi, antakuna mumayyizah, seorang wanita yang dia boleh membezakan darahnya daripada sudut warna, daripada beberapa tanda-tanda yang lain. Ada darah yang qawiyan, yang dikira kuat, ada darah yang pada waktu itu dhaifan, lemah. Maka contoh antara hitam dan merah, maka pada waktu itu mana-mana hari yang mana darah hitam yang keluar, maka pada waktu itu dia dikira sebagai haid. Dan kalaulah pada waktu itu bukanlah pada waktu itu darah hitam, maka dia akan dikira sebagai istihadah. Maka ada wanita dia boleh bezakan darah dia, maka ini dipanggil mumayyizah. Dan ada pun perbahasan lebih detail tentang istihadah, maka Imam Nawawi meminta kita untuk melihat di dalam perbahasan fiqh. Jom kita baca hadis 754 terus. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, terus, telah datang Fatimah binti Abi Hubaysh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai utusan Allah, inni imra'atun ustahadu, sesungguhnya aku seorang wanita yang kerap datang istihadah. Fala athur, maka aku tidak menjadi suci. Afa ada'us salah, apakah aku harus meninggalkan solat? Maka Nabi bersabda, la, tidak, tak boleh tinggalkan solat. Innama dzalika irkun, sesungguhnya itu adalah darah yang keluar disebabkan urat, bukan keluar daripada rahim seperti mana darah haid. Walaysa bil haidah, dan itu bukanlah darah haid. Fa idza aqbalatil haidah, maka apabila datangnya darah haid kamu, maka tinggalkanlah solat. Fa idza adbarat, apabila berhentinya darah haid kamu, maka faghsili, basuhlah daripada kamu akan darah, wasalli, dan tunaikanlah solat. Baca dua hadis berikut sampai habis. Laju sikit. Terus
Wahia imra'atun minna, baris yang ketiga. Kenapa disebut salah seorang daripada wanita kami? Fama'nahu min Bani Asad. Maka yang berkata ini adalah Hisham bin Urwah. Maka Hisham bin Urwah kata, Fatimah binti Abi Hubaysh ini adalah sebahagian daripada kaum kami, iaitu daripada Bani Asad, daripada kalangan Quraisy. Terus. Okey, terus kita sambung nanti jam 10.30 insya-Allah. Lalu hari ni saya ada tugasan kat luar, maka saya ada meeting, kita akan sambung balik jam 10.30 insya-Allah. Terima kasih semua. Minta maaf tak lama pada sesi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.